Ingatlah. Okay. Saya je yang bergetar berjiwa muda. Okey. Tinggi-tinggi pohon cemara, setinggi tiang Istana Raja. Salam pembuka awal bicara. Selamat datang kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Saya Arkitek Muhammad Nazli bin Ramli, pengarah bahagian perunding kawalan pemajuan Jabatan Kerajaan Tempatan, selaku moderator bagi sesi Town Hall pada pagi ini. Apa khabar semua? Baik, okey. Alhamdulillah. Nampaknya YB semua dah bersedia dan bersemangat nampaknya. Okey, terlebih dahulu izinkan saya untuk memperkenalkan tetamu khas kita yang arif lagi bijaksana yang akan bersama-sama kita pada sesi pagi ini. Yang berhormat Tuan Ngah Komeng, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan merangkap Ahli Parlimen Teluk Intan dan juga Ahli Dewan Undangan Negeri Kepayang Perak. Beliau merupakan bekas timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat. Anak kelahiran Kota Baru, Kelantan ini mula aktif berpolitik sebaik saja melangkah ke alam pekerjaan. Sebelum mencuburi politik, yang berhormat merupakan seorang peguam bela dan juga peguam cara di Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih YB kerana dapat bersama-sama kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, saya juga ingin memperkenalkan tetamu khas kita yang kedua, yang berbahagia Datuk Wira M. Nur Azman bin Taib. Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, berkelulusan Ijazah Sarjana Muda dan Sains Sosial Pengajian Perbandaran dari Universiti Malaya dan juga Sarjana Teknologi Maklumat dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau telah berkhidmat dalam perkhidmatan awam selama 27 tahun dengan jawatan yang pertama sebagai penolong setiausaha di Kementerian Pengangkutan. Yang bagi Datuk Wira juga pernah menjawat jawatan sebagai timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan di Kementerian Belia dan Sukan dan juga sebagai timbalan Ketua Setiausaha Perancangan dan Pembangunan di Kementerian Wilayah Persekutuan dan Ketua Setiausaha di Kementerian Belia dan Sukan. Banyak pengalaman Datuk. Dan tetamu khas kita yang ketiga, bos saya lah, yang berbahagia Datuk Muhammad Fazli bin Muhammad Kenali, Ketua Pengarah Jabatan Kerajaan Tempatan, berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Sains dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan telah berkhidmat dalam perkhidmatan awam selama 29 tahun dengan jawatan yang pertama sebagai penolong pengarah di Kementerian Pengangkutan. Beliau juga pernah menjawat jawatan sebagai pegawai daerah di Pejabat Daerah dan Tanah Temerloh dan juga menjalankan tugas sebagai yang di-Pertua Majlis Perbandaran Temerloh. Memang sesuailah Datuk menjadi ahli panel kita pada hari ini. Okey, selain itu, yang bahagia Datuk juga pernah berkhidmat sebagai Setiausaha Bahagian Prasarana di Kementerian Pembangunan Luar Bandar sebelum bertukar masuk ke Jabatan Kerajaan Tempatan KPKT pada Februari 2023. Baiklah, tanpa kita melengahkan masa, dengan segala hormatnya, saya menjemput Yang Berhormat Tuan Ngah Komeng, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan untuk memulakan sesi Town Hall pada pagi ini. Hormat, dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator, Saudara Muhammad Nazli yang saya hormati, ahli-ahli panel yang arif dan bijaksana bersama saya, KSU dan juga Ketua Pengarah. Ketua Pengarah siap datang dengan tukang-tukang tepuk juga. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan. Marilah kita ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan rumah hari ini, iaitu Majlis Bandaraya Petaling dan juga Kerajaan Negeri Islam yang sudi untuk menjadi tuan rumah Convention PBT Kebangsaan tahun ini. Dari Ipoh hari ini kita sampai ke PJ. Tahun depan masih ada kekosongan untuk PBT mohon menjadi tuan rumah. Siapa yang jadi tuan rumah akan mendapat peruntukan tambahan. Ini semangat kebersamaan. Saudara-saudari yang saya kasih sekalian, saya difahamkan pagi ini lebih 1,500 orang hadir. Termasuk juga ada PBT hantar 80 orang wakil. Termasuk ramai juga ahli-ahli majlis
Satu lagi tepukan gemuruh kepada semangat Stronger Together ini. Ini bermaksud kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan juga kerajaan pihak berkuasa tempatan memang berpisah tiada. Ketiga-tiga entiti ini, khususnya PBT, walaupun kita ada 3 layer kerajaan, tapi PBT ini memang paling dekat di hati rakyat. Oleh kerana itu adalah sangat penting. Apabila kita dekat di hati rakyat, dia bermaksud harapan menggunung tinggi untuk kita pastikan segala dasar kerajaan aspirasi madani ini selaras dengan 6 tongkat aspirasi madani betul-betul sampai ke peringkat akar umbi. Oleh kerana itu, pagi ini saya nak buka untuk menyampaikan beberapa keputusan Majlis Negara Kerajaan Tempatan dan juga keputusan Majlis Perancang Fizikal Negara yang baru diadakan pada minggu ini. Yang pertama, tentang keputusan MMKT, iaitu kita sekarang ini, tahun ini tambah lagi 1 PBT. Tahun lepas kita ada 155 PBT. Tahun ini tambahlah seorang lagi ahli keluarga baru, iaitu Majlis Daerah Kedung dari Negeri Sarawak, kawasan Tun Premier Sarawak, Tan Sri Abang. Kini kita ada 156 anak yang perlu kita jaga di bawah KPKT. Memang tanggungjawab dan amanah ini penting. Oleh kerana itu keseragaman, keserasian dari segi pelaksanaan dasar itu amat penting supaya sama ada rakyat tempatan ataupun pelabur asing dapat merasai kemajuan dan perubahan positif yang sedang dijana dan dibawa oleh PBT. Keputusan pertama MMKT yang wajib dilaksanakan oleh semua kerajaan negeri selaras dengan perkara 95A Perlembagaan Persekutuan, iaitu tentang yang pertama adalah Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam UKBS tahun 1984, di mana MMKT dapat keputusan sejak tahun 2021 untuk UKBS diselaraskan di seluruh negara. Ini sudah 36 bulan. Masih lagi ada kerajaan-kerajaan negeri belum watakkan UKBS. Oleh kerana itu, baru-baru ini saya telah pun memanggil mesyuarat MEXCO, iaitu mesyuarat bersama dengan semua ahli exco kerajaan PBT dari seluruh negara. Maka MEXCO, MMKT sebulat suara untuk menerima pakai UKBS. Maka saya harap menjelang akhir tahun ini semua PBT akan menerima pakai dan juga mematuhi arahan dan keputusan selaras dengan Majlis Negara Kerajaan Tempatan. Boleh? Exco semua sudah setuju, kerajaan negeri sudah setuju, kerajaan persekutuan pun sudah setuju. Saya rasa PBT haruslah kita dengan semangat berat sama dipikul, ringan sama ditijing, berdiri sama tinggi, duduk pun sama rendah. Maka kita haruslah, bila keputusan dah buat, maka tanggungjawab kita untuk laksanakan. Yang kedua, minggu ini, di mana telah pun diadakan Majlis Perancang Fizikal Negara yang telah pun dipengerusikan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ada 2 keputusan penting yang perlu disusuli tindakan segera oleh PBT. Pertama, tentang Universal Design Standard untuk memperkasakan bangunan desain supaya dia mesra orang kelainan upaya, OKU. Kita tak pakai lagi lah orang pulang upaya, kita pakai definisi orang kelainan upaya. Dan itu Universal Design Standard KT telah pun berikan kepada semua PBT. Maka sebelum OSC luluskan mana-mana plan bangunan, kita kena pastikan dasar ini diperkasakan sehingga ke peringkat akar umbi. Mengapa itu penting? Ia bukan saja untuk kepentingan orang kelainan upaya, kerana negara kita menjelang 2030 akan menjadi negara warga emas. We are coming to becoming aging nation. Kerana jumlah populasi negara kita menjelang 2030, lebih 7% penduduk kita akan berusia lebih umur 65 tahun. Maka bangunan yang sesuai dengan OKU sebenarnya juga mesra warga emas.
tuan-tuan dan puan-puan yang ramai duduk di Dewan ini tak lama lagi lah akan menjadi naik pangkat jadi warga emas. Oleh kerana itu, penting supaya ahli majlis, YDP, SU ambil perhatian dalam perkara ini. Yang kedua, tahun depan kita akan memperuntukkan Belanjawan 2025 selaras dengan kemampanan dan kehijauan kelestarian alam sekitar. KPKT kini dah sasarkan 1 tahun 100 taman awam madani, 5 tahun 500 taman awam madani. Every year we are going to allocate 100 million to achieve this purpose. Maka Majlis Rancang Fizikal Negara telah pun Plan Malaysia telah kemukakan jumlah tanah lapang awam yang telah pun diserahkan oleh pemaju perumahan yang masih lagi available di seluruh negara berjumlah 20,838 hektar. Namun setakat pagi ini hanya 39% diwatakan sebagai tanah lapang awam. Masih ada lagi 12,700 hektar tanah lapang awam belum lagi diwatakan sebagai tanah lapang awam. Mengapa pewataan itu penting? Supaya dia kekal menjadi kawasan hijau, dia kekal menjadi open space, dia kekal menjadi tapak riadah ataupun untuk rekreasi orang awam. Ini penting untuk pastikan Malaysia menuju ke arah mematuhi SDG Goal 2030. Jangan lupa, tanah air kita merupakan anggota kepada United Nations. Negara kita sudah meratifikasikan juga menyokong SDG Goals 2030. Maka, walaupun sukacita dimaklumkan, dari segi pencapaian SDG Goal, negara kita kini mematuhi 43%, way above the 17% global average. Tapi, masih banyak lagi yang boleh dilakukan supaya kita memang menjadi satu teladan yang baik. Kerana sukacita saya dimaklumkan, Jemaah Menteri telah pun memberikan amanah kepada KPKT untuk menjadi calon kepada Presiden United Nations Habitat, UN Habitat Assembly pada tahun depan. Kita kini dah sign untuk jadi Presiden UN Habitat, maka adalah amat penting sekali di tanah air kita menunjukkan teladan yang baik, selaras dengan pepatah Melayu yang baik dijadikan teladan, yang buruk dijadikan sempadan. Ini adalah penting supaya kita sampaikan mana-mana PPT yang masih belum mewatarkan tanah lapang awam ini, sila lakukan demikian pada hari Isnin akan datang. Ya, ini memang saya rasa YDP semua tahu mana inventory tanah lapang awam yang boleh diwatakan. Sekarang Majlis Perancang Fizikal Negara dapat keputusan, marilah kita laksanakan sama-sama supaya tanah lapang awam ini diwatakan. Mengapa penting? Kerana jika itu dah telah diwatakan, maka bolehlah jumpa Ketua Pengarah mohon peruntukan, di mana Jabatan Landscape Negara, Ketua Pengarah Mansur, KP Mansur pun ada bersama dengan kita, boleh mohon 100 juta ringgit menanti anda. Saudara-saudari yang saya hormati, adalah penting juga saya perlu sampaikan beberapa perkara tentang Alan 7 yang terkini. Pada tahun depan, KPKT juga akan mengubah beberapa undang-undang baru. Pertama, bagi saya, ramai panggil saya Bapa Tandas Awam BMW. Ramai juga panggil saya Bapa Hari Cuci Malaysia, Bapa PRR. Semua anak saya. Itu memang menjadi aspirasi kita bersama. Oleh kerana itu, kebersihan bukan saja separa keimanan. Kebersihan adalah kewajipan. Itu sangat penting. Saya di sini ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada semua PBT yang mengambil bahagian dalam Hari Cuci Malaysia. Terima kasih atas kerjasama, terima kasih atas usaha gigih bersama. Kita telah berjaya pecah 3 rekod hat-trick Malaysia Book of Record.
sempena Hari Cuci Malaysia, iaitu jumlah bilangan peserta paling ramai yang pernah ambil bahagian dalam gotong royong 58,007 orang. Gotong royong yang paling lama pukul 8 pagi sampai pukul 8 malam. Dan juga jumlah kutipan sampah paling tinggi. Hari itu kita berjaya bersihkan kutip 4,645 metrik tan sampah dalam satu hari. Kesemua ini tidak mungkin berlaku tanpa kerjasama dan tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih Daun Keladi. Jika ada bagi lagi. Saudara-saudari, oleh kerana itu, hari ini saya umumkan Hari Cuci Malaysia tahun 2025 akan diadakan pada tanggal keramat 27 hari bulan September 2025 sempena World Cleanup Day United Nations. Maka PPT semua sila buat persiapan mulai hari Isnin. Saudara-saudari, tahun depan kita juga, tadi saya katakan kebersihan. Kita tahu kebersihan ini ramai tak takut bayar kompau. Dulu kita bagi kompau 100, orang boleh bayar. Naik sampai 500, boleh bayar. Pagi ini saya dekat Ipoh. Saya lihat beberapa longkokan tapak pelubusan sampah haram. Papan notis sangat jelas. Arahan Datuk Bandar Ipoh, dilarang buang sampah. Jika didapati bersara, denda 500. Tapi di bawah papan tanda, semua sampah. Ini memang orang tak takut. Oleh kerana itu, PKT sudah buat keputusan. Setelah saya bincang dengan Datuk Wira, KSU, pengarah dan pengurusan tertinggi, kita dah sampai peringkat akhir untuk pindah Akta Kerajaan Tempatan tahun 1971. Di mana pada sesi akan datang, saya akan bentang di Parlimen, pindah akta tersebut, masukkan hikmat masyarakat untuk kita ajak sama ulak-ulak sampah, sapu jalan, cuci longkang, cuci tandas bersama. Di mana SWCOM dan juga JPSPN dan JKT akan diberikan amanah untuk pastikan mereka insan-insan istimewa yang suka buang sampah akan dijemput untuk sapu jalan bersama pekerja SWCOM. Ini saya rasa sudah sampai masanya. Mengapa? Mulai 1 hari bulan Januari 2025, Malaysia menjadi pengerusi ASEAN. Jemaah Menteri sudah buat keputusan akan mengadakan 357 persidangan dan juga persidangan antarabangsa. Lebih 20,000 ketua negara asing, menteri-menteri negara-negara asing semua akan melawat negara kita. Oleh kerana itu, semua PBT sila pastikan, khususnya jalan-jalan protokol, sentiasa berada dalam keadaan yang bersih, menawan, wangi dan menarik. Kita kena pastikan supaya tetamu negara masuk melawat negara kita, kita meningkatkan imej negara. Pastikan kita we leave a very good image. Mengapa? 2025 kita jadi pengerusi ASEAN. 2026 tahun melawat Malaysia. 2027 tuan rumah ASEAN Games. 3 tahun ini merupakan tahun-tahun yang amat penting untuk kita membina semula tanah air kita. This is the time we restore glory for our nation. This is the time kita mengangkat martabat negara dan mengangkat darjat rakyat. Dan siapa yang boleh lakukan? Jika bukan PBT, siapa lagi? Jika bukan kita, jika bukan sekarang, bila lagi? Itu adalah penting supaya kita sentiasa pastikan. Maka undang-undang pertama akan kita ubah adalah pindaan kepada Akta Kerajaan Tempatan. Yang kedua adalah rang undang-undang Akta Pembaharuan Semula Bandar. Ini pun akan saya bawa dekat Parlimen supaya pembaharuan semula bandar ini dapat dijalankan lebih lancar lagi. Untuk pastikan kemampanan perbandaran terus menjadi aspirasi kita semua. Banyak lagi akta akan kita pindah, termasuk Akta Pemajuan Perumahan, Residency Tenancy Agreement Act dan lain-lain. Maka hari ini saya rasa mukadimah saya panjang. Sudah sampai giliran
kita berikan ruang dan peluang kepada Panglima Besar KPKT, dua-dua sebelah kanan dan kiri saya, sebelum saya tokoh tambah sedikit lagi. Tapi sebelum itu, untuk makluman semua PBT, mulai 1 hari bulan Januari, ada dasar baru. We are going to implement the first ever traffic light system untuk semua PBT. Apa itu traffic light system? Sistem lampu isyarat. Itu bermaksud JKT akan sediakan Index Performance Index. Siapa mana-mana PBT yang mencapai performance, maka dia dapat lampu hijau. Lampu hijau bermaksud you are one of the best. Peruntukan akan ditambahkan. Bagi yang lebih, boleh lipat gandakan. Okay. Yang kedua, lampu kuning. Lampu kuning sudah masuk keadaan was-was. Maka peruntukan akan dikaji semula. Okay. Jika dapat lampu merah, red light. Red light bermaksud tuan-tuan perempuan punya performance memang tercorok ke bawah, maka dengan ampun 1000 ampun, maaf 1000 maaf, peruntukan akan ditarik balik. Akan ditarik balik. Everything is performance based now. Everything is merit based now. Kesemua itu PBT kena ikut mematuhi dasar kementerian. Pertama, semua projek baru wajib, bukan wajar, wajib buat feasibility study. Saya tak mahu di bawah pimpinan saya ada pula projek-projek gajah putih. Just a waste of public fund and not going to be used. Itu dulu memang bayar. Sekarang nak buat projek baru, kena buat feasibility studies, market survey. Betul ke itu boleh? Itu pertama. Kedua, kena pastikan duit itu bukan duit bapak kita. Duit adalah duit rakyat. Kita kena pastikan supaya peruntukan yang turun memang mematuhi apa? CBA, Cost Benefit Analysis. Cari mana yang paling berbaloi. Dulu laporan Ketua Audit Negara pernah diedarkan. Ada sebuah PBT, tong sampah RM80, PBT beri dengan harga RM3,000. Itu bagi saya sudah cerita silam. No more. If it is found that PBT terlibat dalam kegiatan sedemikian, tidak mematuhi CBA, then you belong to red light category. Peruntukan akan ditarik balik. Dulu kita ada dasar majlis daerah, majlis perbandaran, majlis bandaraya. Bantuan kepada kadar mengikut bandaraya 5 juta, perbandaran 3 juta, daerah 2 juta. It is a story in the past. No automatic allocation anymore. Ampun 1000 ampun. Semua ikut performance. Betul-betul perform, majlis daerah pun boleh dapat peruntukan lebih dari bandaraya. Bandaraya tak boleh duduk dalam comfort zone. Kita ada 156 PBT. 20 diklasifikasikan bertaraf bandaraya. Yang lain perbandaran dan majlis daerah. So we encourage healthy competition. Untuk pastikan, kerana tahun ini juga nanti kita akan umumkan bandaraya terbaik, okay? Dan juga majlis perbandaran terbaik, majlis daerah terbaik. Tahun ini saya rasa pengumuman itu memang mungkin nantilah. Nanti saya akan umumkan lepas duduk ahli panel buat rumusan. Maka inilah mukadimah saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih YB atas dalam penarafan tertinggi My Government Performance Index ataupun My GPI bagi tahun 2022 hingga 2023, dan juga anugerah inovasi sektor awam atau AINSA bagi tahun 2023 melalui projek Audio Frequency Intercept System oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, dan satu lagi adalah PBTP oleh Jabatan Kerajaan Tempatan sendiri. So, apakah tindakan yang diambil oleh Yang Berhormat untuk memastikan KPKT dan juga PBT terus progresif dalam mengorak langkah untuk mencipta lebih banyak inovasi yang akan datang? Terima kasih kepada soalan yang sangat baik, yang sangat membina. Saya memang amat bersyukur sekali. Nak buat sujud syukur lah. Tahun lepas
di mana KPKT buat pertama kali dalam sejarah. We are classified as the second best performing ministry antara semua kementerian. Hanya 3 buah kementerian saja bertaraf platinum dan KPKT menduduki tangga yang kedua teratas. Ini bukan jasa saya, bukan saja KSU ataupun KP. Saya bila kita duduk bincang, hasil kunci kejayaan KPKT berdasarkan kepada 5 faktor yang saya boleh kongsikan. Di mana pertama, perancangan yang rapi. As the saying goes, fail to plan is plan to fail. Itu penting. Kedua, pelaksanaan yang efektif dan berkesan. Implementasi itu sangat penting. Okay? Kita ada dasar yang baik, tapi bila sampai ke pelaksanaan tak kena pada tempat, tak sampai lubang cacing, tak boleh. Dia kena pasti we have to be meticulous and make sure detail, devil is in the detail. Itu sangat penting. Yang ketiga adalah plan komunikasi yang berkesan. Tidak guna kita ada dasar yang hebat, pelaksanaannya yang efektif, tapi rakyat di luar sana tak tahu ataupun tak faham, tidak hargai segala usaha, jasa, bakti, pengorbanan, PPT yang kita lakukan. Oleh kerana itu, setiap PPT kena wajib ada UKK, Unit Korporat dan Komunikasi. Seorang ke 2 orang pun tak apa, tapi dia kena pastikan kerja-kerja baik, dasar-dasar hebat yang telah pun dilaksanakan oleh tuan-tuan dan puan-puan wajib diwawakan, diangkat dalam TikTok ke, Twitter ke, Facebook ke, Instagram ke, kena kita bina persepsi positif itu. Sangat penting. Perancangan yang rapi, plan pelaksanaan yang berkesan, plan komunikasi yang efektif. Keempat, kerja sebagai satu pasukan. KPKT ada 3 tagline. #Stronger-Together, #Unity in Diversity, #Demi Pertiwi. 3 hashtag ini adalah falsafah pimpinan kita supaya semangat kebersamaan. Jabatan dan agensi tidak boleh bekerja secara silo lagi. Kementerian dan kementerian tak boleh kerja dengan berasingan. Kerjasama berpasukan, sama dalam jabatan, cross jabatan, itu sangat penting. We have to work as a team. Apa maksud team? Ramai tak faham. TEAM. Senang nak spell, tapi apa maksud sebenar? TEAM bermaksud together, everyone achieve more. Faham? Together, everyone achieve more. Kita kena kerjasama sebagai satu pasukan. Kerajaan persekutuan kena kerjasama dengan kerajaan negeri. Kerajaan sendiri kerjasama dengan PBT. Ketiga-tiga ini berpisah tiada. Itu penting. Dan yang kelima, last but not the least, kunci kejayaan KPKT saya lihat adalah barisan pimpinan yang berintegriti. Integriti, cakap senang, tapi nak lakukan bukan senang. What does actually integrity means? Depan orang kita tak berani curi, tapi belakang orang jangan tangan panjang juga. Jika tak ada orang, kita pun tak curi. Depan orang pun tak curi. Bermaksud integrity. Keep the promise. It is always difficult. You have to do 1,000 things to earn the trust and confidence. By just one occasion, you will lose the trust and confidence you done or earned over the years. Sebab itu adalah sangat penting. Kepimpinan berintegriti. Saya berasa amat bersyukur. Tiap-tiap hari malam saya buat solat hajat. Memang di depan saya, panglima-panglima KPKT ramai yang berintegriti. Oleh kerana ada pegawai barisan pimpinan yang berintegriti, maka kita dapat keyakinan, kepercayaan orang awam terhadap kementerian. Oleh kerana itu sempat saya kongsikan dan saya nak umumkan tahun depan kita akan adakan sekali lagi Anugerah Kecemerlangan Menteri KPKT, the highest Oscar Award of Kementerian. Kita akan pilih YDP terbaik, Datuk Bandar terbaik, pegawai-pegawai PBT yang berinspirasi. Untuk makluman semua, siapa yang menang Oscar Award akan diberikan
hadiah kategori paling tinggi, saya bagi contoh, the best performance officer akan diberikan wang tunai RM20, wang tunai. Trofi RM3,000. CJ, surat sokongan menteri untuk naik pangkat. Dan last but not the least, saya tengah lobby hantar the best performing officers attend course di University of Oxford, United Kingdom. Pemenang tahun lepas ialah Ketua Pengarah Jabatan Perumahan Negara, Berbahagia Datuk Jaya Silen. Beliau akan bertolak ke University of Oxford pada tanggal 15 hari bulan November bulan depan. Segala kos akan ditanggung oleh kementerian tanpa menggunakan duit rakyat. Semua adalah CSR yang saya bagi luar kutip susah payah untuk tuan-tuan dan puan-puan. Last year, kita hand over cash alone more than 700,000 wang tunai untuk Askar Award JPKT. Ini kita dah pecah rekod JPA. Tak pernah ada satu kementerian buat sampai macam ini. And next year, Oscar Award is coming to you. Tapi semua serah kepada performance. Pertama, calon KSU sudah dihilang kelayakan. Kerana kita nak pastikan tidak ada sikap pilih kasih. Semua pemenang itu dinilai oleh independent panels yang tak kaitan dengan kementerian. Berdasarkan kepada kriteria-kriteria yang sangat-sangat stringent. Saya harap Datuk Bandar duduk sini semua beraspirasi untuk menjadi pemenang AKM tahun depan. 2 tahun sekali, bukan senang untuk menang. Tapi bila menang, saya akan pastikan, saya akan jumpa Tan Sri KSN, showkan pemenang itu naik pangkat juga. Jika jurusan C, naik jadi B, B naik jadi A jadi terus 3. Mau? Boleh? This is all a merit-based performance. Maka saya harap reformasi institusi perkhidmatan awam ini, PBD akan menjadi sanjungan orang ramai. Terima kasih. Tanyalah KSU. Terima kasih YB. Satu lagi surprise lah sebenarnya. So nampak semua makin bersemangat lagi YB. Okey, soalan saya yang kedua lah. Okey. Berkaitan dengan reformasi perkhidmatan awam ataupun civil service reform yang YB sebutkan tadi, yang akan terus diberi keutamaan oleh kerajaan dalam menjayakan agenda Malaysia Madani senada dengan amanat Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim dalam Majlis Amanat Perdana Perkhidmatan Awam ke-19 pada 16 Ogos 2024 yang lalu. Berkuat kuasa 1 Disember 2024, kerajaan akan melaksanakan sistem saraan perkhidmatan awam ataupun SSPA bagi menggantikan sistem saraan Malaysia. Pegawai awam mempunyai tempoh option selama 40 hari mulai 21 Oktober sehingga 30 November 2024. So, apakah nasihat yang bahagia Datuk Wira kepada warga kerja KPKT dan juga PBT secara keseluruhan? Terima kasih kepada saudara Nazli, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada Yang Amat Menteri, rakan seperjuangan saya Datuk Nazli, Datuk Fazli dan seterusnya ketua-ketua jabatan, Esko-Esko Kerajaan Negeri, Datuk Bandar, YDP dan semua hadirin yang saya muliakan sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi kita dapat kumpul lagi dalam program yang cukup bermakna untuk di peringkat PBT yang kita namakan Convention PBT yang kita adakan. Secara tidak langsung, sebagaimana kita berkumpul macam satu hari raya besar lagi tahun sekali. Kita boleh sebut juga reunion untuk PBT yang kita berjumpa. Bukan kata antara PBT tidak pernah berjumpa, tetapi mungkin perjumpaan dalam bentuk yang skala kecil antara PBT dengan PBT, tetapi dengan kaedah Convention PBT dapat kita berkumpul secara bersama. Masing-masing dapat mempunyai hubungan yang baik, dapat berbincang dan sebagainya. Dan dari sudut perkongsian, YB Menteri dah berkongsi banyak. Saya rasa saya pun dah habis modal dah. Dah berkongsi banyak hala tuju dan sebagainya. Memang itulah peranan Yang Amat Menteri untuk menyampaikan hala tuju kementerian dan sebagainya. Jadi bila merujuk kepada perkara yang dilontarkan oleh moderator, saya sedikit sebelum saya pergi kepada ulasan saya berkenaan dengan
sistem saran baru pemerintahan awam. Mungkin saya nak sentuh sedikit saja sambungan daripada Yang Menteri tadi berkenaan dengan penerimaan peruntukan oleh kementerian. Pada tahun ini kita ada sedikit peningkatan kepada peruntukan yang diterima oleh kepada KPKT oleh kerajaan yang telah diumumkan semasa sesi bajet yang lepas. Ada peningkatan lebih kurang dalam 287.4 juta kepada kementerian yang menjadikan keseluruhan peruntukan yang diterima kepada KPKT yang adalah 5.934 juta. Hampir 6 bilion. Sikit lagi nak jadi 6 bilion lah. Jadi kita memang setiap tahun lebih 6 billion club. 6 billion club. Kita tak pernah dapat di bawah pada billionaire lah. Jadi bermakna bukan itu saja sebagai ukuran lebih. Bermakna peranan kita untuk di dalam sektor perumahan, kerajaan tempatan, rancangan badan dan sebagainya merupakan satu ruang yang cukup besar. Dan sudah pastilah audiens yang ada di hadapan kita Wabi merupakan rakan strategik yang cukup erat bagi kita melaksanakan segala agenda yang letakkan di bawah KPKT peranan dan fungsi. Ini kita memerlukan satu sinergi bagaimana disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri tadi semasa ucap tama, memang memerlukan satu sinergi yang cukup kuat melalui federal, state dan juga pihak berkuasa tempatan yang memang merupakan satu landasan yang cukup rapat dengan rakyat dan sebagainya. Itu sebagai mukadimah hobi bermakna kata kita ni antara peringkat federal, state dan PBT, peringkat local government berpisah tiada, dan kita akan sentiasa melaksanakan agenda ini untuk kebaikan kita secara bersama. Kalau kita lihat bidang fokus utama bagi KPKT, sebagaimana telah didasarkan oleh Yang Berhormat Menteri sendiri, kita ada 8 bidang. Saya melihat 8 bidang ini merangkumi pelbagai perkara di bawah sektor KPKT. Dalam 8 ni khusus kepada PBT sahaja memang 2. Ini memang khusus. Antaranya kalau saya boleh sebut, membangun dan memperkasakan peranan kerajaan tempatan. Memang spesifik kepada PBT. Dan yang kedua, membangun potensi PBT bagi menjana sumber pendapatan tambahan negara. Yang pertama dan yang kedua pun kita dah letakkan PBT sebagai keutamaan. Bukan saya nak masukkan di bidang lain tidak ada keutamaan, tapi bermakna ini perkara utama sebagai dasar dan pokok yang meletakkan bahawa kebersamaan itu untuk kita mencapai agenda negara. Kalau kita lihat dalam fokus-fokus 8 fokus ni pun antara lain mungkin perancangan perumahan, tidak asing PBT juga terlibat. Memperkasakan komuniti tanpa mengira kaum juga terlibat secara langsung dengan PBT. Pengurusan sisa pekerjaan memang tidak dapat elak adalah peranan utama dimainkan di peringkat PBT juga. Memperkukuh agenda bandar mampan pun tidak asing. Kita sentiasa memperkatakan kemampanan bandar dan sebagainya memang direct kepada PBT. Memperkukuh kesiapsiagaan kebombaan. Ini walaupun kita sebut kebombaan, tetapi perkara melibatkan bencana dan sebagainya. Kesiapsiagaan itu juga terlibat langsung dengan PBT dan mensasarkan bagi disebutkan tadi untuk taman awam dan sebagainya adalah juga PBT. Secara tidak langsung 8 fokus utama ni memang direct dengan PBT. Jadi itu menunjukkan betapa pentingnya peranan PBT dan begitu akrabnya PBT dengan KPKT. Jadi merujuk kepada soalan tadi. Jadi saya soalan yang berkenaan dengan sistem saran baru ni, ini memang di-announcekan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Bermakna jika perkara itu bukan perkara yang baik, saya tak rasa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan mengumumkan perkara tersebut untuk sistem saraan baru dalam pemerintahan awam ini. Ini telah pun dilancar ataupun disebutkan oleh Yang Amat Berhormat semasa MAPA yang lepas dengan lonjakan kepada peningkatan gaji yang telah lama tidak dibuat semakan gaji, dan satu semakan gaji dibuat secara menyeluruh. Dan kenaikan, saya melihat satu kenaikan yang holistik, bermaksud dia bukan hanya kenaikan yang melibatkan satu angka kepada semua. Dia melihat kepada keadilan pada saya. Bermakna di peringkat bawahan kumpulan sokongan ada kenaikan yang agak signifikan untuk menjadikan mereka ini bukan lagi berada dalam kelompok miskin bandar ataupun miskin dan sebagainya. Dah ada satu lonjakan. Manakala kenaikan di peringkat atas dia semakin peratusan yang signifikan pada kumpulan berkenaan. Jadi ini diagih secara saksama, secara adil. Dan pada saya, kalau tanya pendapat saya, sebab saya pun dah sign dah. Jadi kalau tanya pendapat saya, wajar untuk kita menerima sistem saraan baru ini. Tetapi nama pun option. Sebab nama pun option, jadi terpulang jika kita tidak menerimanya. Dan Tan Sri KPP ada menyebut mungkin ada isu-isu persoalan yang dibangkitkan. Adakah mereka yang tidak menerima option ini akan terpinggir, akan dipinggirkan? Kenyataan telah pun dibuat oleh Tan Sri KPP
Nyatakan mereka jika tidak memilih option, maka mereka tidak akan dipinggirkan. Mereka akan dilayan di dalam perkhidmatan awam ni seperti biasa. Tapi kalau tanya saya, adalah satu kebaikan untuk kita menerima sistem saraan perkhidmatan awam yang baru. Tetapi yang Ahmad Muhammad sendiri menyebut, apabila kita ada kenaikan lonjakan gaji, sudah pastilah dia kena selari dengan perkhidmatan kita untuk ditambah baik. Dan rakyat memang mendahagakan kepada perkhidmatan yang diberikan oleh kita penjawat awam. Ini kita kena selari YB. Sebab bila ada kenaikan, anjakan, sudah pastilah kita pun kena menunjukkan keseriusan kita dan juga perkhidmatan kita patut dan wajar dipertingkatkan dan kita kekalkan perkara tersebut. Itu pandangan saya. Tak apa, hari ini pun ada JPA. Sekiranya saya ada kekurangan dari segi maklumat, nanti JPA boleh membantu kita dalam kita menerangkan dengan lebih jelas. Itu Tuan Moderator. Itu dulu. Terima kasih. Terima kasih yang Walaupun saya bukan PDT, mungkin boleh saya tepuk tambah. Ya. Pertama, saya nak puji Datuk Wira KSU. Beliau telah pun secara sukarela sudah tanda tangan di mana KSU dan juga pegawai-pegawai berpangkat terus akan berku kenaikan sepanjang drama 3 tahun. Bila tuan-tuan dan puan-puan naik gaji, KSU berku pembekuan naik gaji 3 tahun. Dan untuk memastikan supaya jurang pendapatan antara pegawai sokongan dan pimpinan tertinggi. Kali ini bila saya meneliti skim kenaikan gaji, antara pegawai kita akan menikmati kenaikan gaji pokok setinggi 47%. Satu kenaikan yang paling tinggi dalam sejarah. Bagi gaji pangkat lebih tinggi, kenaikan lagi rendah. Pangkat rendah, kenaikan tinggi. Maka jurangnya akan semakin kurang. Dan ini mencerminkan prinsip keadilan sosial untuk pastikan semangat kebersamaan itu. Oleh kerana itu, seranas dengan pimpinan melalui teladan. KSU berku kenaikan. Menteri potong gaji. Perdana Menteri kerja tanpa gaji. Ini tak pernah berlaku di mana-mana negara. Ini menunjukkan keseriusan, komitmen kita untuk membina semula tanah air kita. Oleh kerana itu, semua orang faham, tanpa pengorbanan dimanakan kejayaan. Jika kita menanti kejayaan besok, pengorbanan hari ini adalah untuk generasi akan datang. InsyaAllah. Alright. Okey. Next. Terima kasih Pak Ibi. Okey, soalan seterusnya kita tujukan kepada yang bahagian Datuk KP pula lah. Okey, yang bahagian Datuk KP, apakah kena jawab? Banyak duduk tepi. Okey, kita pun. Okey, apakah harapan Jabatan Kerajaan Tempatan kepada semua PBT yang ada pada hari ini tu? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Terima kasih kepada Tuan Moderator Saudara Muhammad Nazli Ramli bertanyakan soalan mengenai harapan. Harapan tu banyaklah sebenarnya. Kalau ikut saya ada ramai rakan-rakan saya di bawah tu kan, Datuk-Datuk Bandar, saya ada yang dipertua, saya ada susur-susur perbandaran, saya ada mungkinlah sama councillors yang saya kenal 156 PBT. Tadi yang Mohd Menteri sebut anak-anak PBT. Jadi itu jumlah yang besar dengan pelbagai kata latar belakang di peringkat tempatan, di peringkat negeri. Jadi kita datang hari ini kalau tengok tema convention pihak Persatuan Tempatan 2024 sinergi madani PBT. Sebenarnya itu untuk hari ini punya convention, tapi sebenarnya harapan saya ni sebenarnya saya kena align bersama dengan yang Mohd Menteri. Dia dah ada dah pun #Stronger-Together, #Unity in Diversity, Demi Pertiwi. So perkara itu sebenarnya kita memerlukan kerjasama di peringkat persekutuan, di peringkat negeri dan di peringkat PBT untuk sama-sama mengkolaborasikan, mengadunkan kelebihan dan
keutamaan bersama ini kita rangkumkan supaya kita dapat satu sinergi, gerakan sinergi yang baik, yang kita boleh laksanakan perkhidmatan yang lebih berkesan kepada pelanggan kita di peringkat PBT masing-masing. Jadi di sini harapan saya yang pertama, kalau ikut berdasarkan kepada tadi sinergi madani pengukuh PBT, stronger together, university in diversity dan demi pertiwi tadi, kita boleh di peringkat kita mungkin rakan-rakan Datuk Bandar, rakan-rakan YDP, kita kembali kepada kita punya asas. Ini pun juga sebenarnya waktu yang Mohd Menteri mula menerajui kementerian, masa tu dia panggil Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan. Dia hilang satu benda lagi tu kan. So sekarang dah balik semula lah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Tapi Kerajaan Tempatan tu memang tetap kekal dan relevan dan jadi keutamaan masa-masa yang bagi Datuk Birakai itu sebut nombor 1, nombor 2 itu masih Kerajaan Tempatan. So perhatian pada Kerajaan Tempatan tu merupakan harapan kami kepada bagaimana kita nak memperkasakan pihak pusat tempatan. Tapi kita nak jugalah pihak pusat tempatan juga give back, bagi balik. Jangan just feeding je, dapat terima je, tapi juga memberikan kami apa keperluan lagi, apa lagi yang kena nak buat. Jadi bangunkan pihak pusat tempatan di peringkat masing-masing supaya dia menjadi tulang belakang kepada pembangunan negara dan pembangunan rakyat keseluruhannya. Jadi perkara-perkara yang mungkin fokus dulu. Jangan lupa ya, saya minta semua PBT untuk ingat kita punya core business kita. Yang Mohd Menteri dulu pun dah sebut ni. 1, jalan yang rata. 2, lampu yang terang. 3, pemparatan teknologi yang bersih. 4, tandas BMW. Yang 5 itu mengkaji dan menggantikan undang-undang yang telah lapuk dan tidak relevan lagi untuk dilaksanakan pada masa ini. So 5 perkara ini memang tetap menjadi fokus walaupun tuan-tuan nak pergi mencapai early adopter ke, nak jadi bandar pintar ke, smart city, tapi yang ini basic yang perlu sentiasa diberi perhatian. Dan di sini kami di JKT lah yang Mohd Menteri memang ini core kami lah. Core kami dan kita akan sentiasa menghulurkan bantuan dan sokongan, terutama sekali seperti yang Mohd Menteri sebut tadi adalah peruntukan. Tapi kena ada tu lah. Kita cakap tadi dia ada performance yang perlu jaga. Lepas ni yang Mohd Menteri nak sebut traffic light tadi, lampu hijau apa kategori dia, lampu kuning apa kategori dia, lampu merah apa kategori. Mungkin lepas ni kita based on that performance. Kita tak bagi sama rata lah ya? Memang peruntukan tu kami ada lah. Kita tahu semua PBT ni kalau rasa saya tak ada benda tu, tuan-tuan tak kenal saya lah. Tapi tapi saya lepas ni kena ikut apa yang Mohd Menteri nak rancangkan selepas ini supaya memastikan tuan-tuan dapat membuat perbelanjaan, perancangan dan juga memastikan kita dapat bekerjasama untuk memastikan objektif ataupun sasaran itu kita dapat capai bersama. Dan di sini saya juga inginlah kata harapan saya, sebab dari peringkat persekutuan ni kita banyak dihimpit dengan isu-isu PBT lah. Dia berkait dengan ease of doing business. Ease of doing business ini satu yang sebenarnya tuan-tuan merupakan tonggak yang sebenarnya. Kami di sini cuma boleh merangka inisiatif-inisiatif, kita menyediakan sistem yang mana tuan-tuan dipermudahkan lagi dengan penggunaan sistem ini. Cuma pertama saya minta lah sebagai yang bahagia datuk-datuk, tuan-tuan yang berada yang menerajui PBT terutama ni yang di bawah atas satu lah ya. Kalau di Sabah dia ada ordinance dia, Sarawak ada ordinance dia. Ialah tolong bagi perhatian sikit kepada bahagian OSC itu sendiri supaya tidak diabaikan. Pastikan keperluan-keperluan mereka dan juga diberikan motivasi supaya mereka dapat menjalankan fungsi OSC itu bagaimana yang kita harapkan. Maknanya dia menjadi faktor kejayaan kita untuk meningkatkan lagi ease of doing business, yang mana kita nak akan datang universiti kita ialah untuk mempertingkatkan daya saing negara dari segi ease of doing business ni.
Saya ingat dua ini perkara pokok yang mungkin saya dapat bagikan setakat ini. Mungkin yang Muhammad ada lagi benda nak disampaikan. Jadi saya siap balik kepada moderator. Okey, terima kasih Datuk. Nampak besar nampaknya harapan JKT pada PBT ni lah. Semoga dipermudahkan dapat kita semua. Okey, soalan seterusnya kepada YB. Sejak kebelakangan ini, Malaysia sedang giat mengambil langkah signifikan dalam peralihan pada ekonomi kitaran. Seiring dengan perkembangan global yang memfokuskan kepada perubahan iklim dalam matlamat pembangunan mampan ataupun Sustainable Development Goals SDG. So, rancangan Malaysia ke-12 telah pun menjadi asas kepada hasrat ke arah pembangunan negara rendah karbon, bersih dan berdaya tahan melalui inisiatif mempercepatkan peralihan kepada ekonomi kitaran. Apakah antara inisiatif yang telah dilaksanakan oleh YB dan juga KPG? Terima kasih kepada Saudara Nazli, moderator kita yang saya muliakan. Sebelum saya sentuh topik ekonomi kitaran, saya rasa terpanggil lepas dengar dari hujah daripada Ketua Pengarah JKT tentang ease of doing business. Jamaah Menteri dah buat keputusan supaya kita fokus untuk membina ekonomi, menarik pelaburan dan pastikan daya saing negara melonjak. Di bawah kerangka ekonomi badani adalah sangat jelas sasaran kita adalah menjadi top 25 ekonomi terbesar di dunia, dan khususnya daya saing. Kebarangkalian sering kita dengar dan perkara yang telah banyak kali telah pun dibangkit di Jemaah Menteri, iaitu bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar susah payah menjelajah seluruh dunia untuk menarik masuk pelabur asing, termasuk pelabur domestik. Seringkali rumbutan ataupun aduan yang didengar adalah kelewatan kelulusan AM di peringkat PBT. Saya faham dia bukannya salah PBT bersih. Dia ada kerana ada pula ulasan daripada agensi teknikal luaran ATL dan lain-lain. Tapi saya sentiasa pegang teguh kepada pepatah Melayu, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Saya bagi dua contoh teladan yang baik yang wajar kita ikut. Pertama, E10 PBT Kulim Industrial Fast Lane. Mengapa MITI berjaya laksanakan? Kerana dia model E10 yang telah pun terbukti boleh dilakukan. Contoh teladan yang baik kedua, Majlis Perbandaran Kulai. Kulai dilaksanakan Industrial Green Lane. Oleh kerana itu, saya ada jumpa dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor dan juga Exco PBT Johor. Saya difahamkan 70% pelaburan asing berteknologi tinggi ini dari yang masuk Johor semua bertumpu di kawasan Kulai. Itu bukti bila PBT cekap bersih amanah, maka pelabur pun suka, dia akan pilih tempat itu. Bila pelabur baru masuk, hilang buka, peluang pekerjaan ada, hasil PBT pun meningkat berlipat ganda. Itu jelas, logiknya senang. Oleh kerana itu, hal tuju kementerian amat jelas sekali. Mulai 1 hari bulan Januari 2025, saya harap semua PBT akan belajar model Fast Lane, E10, Ulai, boleh dibelajar sesama sendiri bagaimana kita nak percepatkan. Saya bagi contoh dekat Johor. Dulu kelulusan perlu 17 dokumen. Sekarang tak payah, 5 dokumen lulus, jalan. Bila pelabur masuk, kilang buka, yang akan menerima nikmat adalah warga penduduk. Dan Majlis Bandaraya sudah tentu akan menjadi pengutip cukai paling besar. Itu adalah satu teladan baik yang kita boleh gunakan. Maka KPKT telah memperkenalkan beberapa inisiatif dilaksanakan di bawah sistem OSC 3.0 Plus, termasuk Industrial Green Lane, Prerequisite dan Self-Regulation. Inisiatif-inisiatif ini bertujuan untuk mempercepatkan proses kelulusan. Plan kemajuan dengan perkelasan khas dapat memendekkan tempoh kelulusan. Satu lagi contoh saya bagi, license. Ini dasar kita jelas. Lesen tidak berisiko tinggi,
perlu lulus dalam masa 24 jam. Pagi mohon, petang lulus. Lesen berisiko tinggi, macam bilik pembedahan mayat, kalau okey ke, night club ke, itu juga perlu dipercepatkan. Dalam tempoh dulu 32 hari, jika tidak silap saya sekarang 14 hari. Lesen cepat, hasil meningkat. Jika dia mematuhi dan semua keputusan, wajib kita berikan jawapan. Sama ada lulus, tolak, tangguh dalam tempoh 14 hari. Paling lama. Kita tak boleh minta orang mohon tunggu 3 bulan, tak ada keputusan. Pegawai cuti itu pergi umrah bukan alasan. Hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalil. Jika pegawai pergi umrah, pegawai lain akan buat keputusan. Tak boleh kata, oh pegawai tak ada, kita tunggu dia balik. Jika dia pergi haji, 1 bulan baru balik, maka faul duduk atas meja. Saya rasa perkara itu boleh dielakkan dengan pengurusan yang cekap. Oleh kerana itu, tahun depan kita kena fokus. Mengapa? Negara-negara jiran kita sedang bekerja. We went to everywhere. Vietnam sudah mendahului kita. Indonesia sudah mendahului kita. Singapura tak payah cakap, dah lebih berapa kali mendahului kita. Oleh kerana itu penting PBT bila terima permohonan kena singkatkan, percepatkan dengan seberapa cepat yang boleh. Itu kita harap ada keseragaman juga proses di semua PBT, supaya dia ini memang kita dapat menjadi investors. We are not only people's friendly. Let us make it very clear. We are also business friendly and investor friendly. We are here to facilitate. We are here not to frustrate. Itu penting. Itu penting. Oleh kerana itu saya menaruh harapan yang tinggi dan saya yakin puan-puan yang alim, budiman dan beriman ini akan mampu melakukan perubahan selaras dengan bajet 2025, membuka ekonomi, menjana perubahan, mensejahterakan rakyat. Terima kasih. Tentang inisiatif ekonomi kitaran, ekonomi kitaran memang kita Jemaah Menteri dah berikan amanah kepada KPKT untuk tubuhkan Majlis Ekonomi Kitaran Negara, National Circular Economy Council, NCEC. Mesyuarat kita buat, blueprint pun dah siap dan lancar. Simposium Kebangsaan Ekonomi Kitaran kita buat. Baru-baru ini kita tanda tangan MOU dengan semua major retailers, termasuk 99 Speed Mart, 7-Eleven, MyNews.com, Lotus, 8,000 kedai ambil bahagian to ban the single-use plastic bag dalam negara ini. Setahun kita boleh jimat 200 juta single-use plastic bag. Okay, I want to make it very clear, I am not anti-plastic. We are all for plastic. Plastic is one of the greatest inventions of mankind. However, we are against single-use plastic, especially single-use plastic bag. Itu nelayan yang baik. Kita kena merakamkan penghargaan kepada Majlis Bandaraya Pulau Pinang. Majlis Bandar Pulau Pinang adalah antara Datuk Rajendran, adalah antara peneraju yang pertama. Oleh kerana usaha itu, pelbagai usaha dilakukan. Majlis Bandaraya Pulau Pinang telah dinobatkan pemenang Shanghai Award oleh bangsa-bangsa bersatu tahun 2024 di Shanghai. Hanya 5 PBT dipilih seluruh dunia. Kita menang menerusi Majlis Bandaraya Pulau Pinang. Syabas dan tahniah. Dan oleh kerana kemenangan tersebut, oleh kerana usaha-usaha kejayaan, kita lihat Majlis Bandaraya Pulau Pinang berjaya dapat peruntukan $10 million dari UN Habitat. Jika Pulau Pinang boleh, mengapa Kelantan tak boleh? Mengapa Terengganu tak boleh? Mengapa Petaling Jaya tak boleh? Saya yakin semua boleh. Malaysia memang boleh. Teladan yang baik kita jadikan contoh. Saya yakin jika Pulau Pinang boleh, pergi belajar daripada Majlis Bandaraya Pulau Pinang.
how they do it, let's do it together. Because we are stronger together. Maka pelbagai inisiatif telah pun kita lakukan. Dan kita cuma sekarang pelaksanaan blueprint ekonomi kitaran. So we are taking it one step at a time. Saya tak mahu lakukan terlalu drastik kerana nanti ada pula pelbagai reaksi. But one step at a time, slowly but surely, we are working towards circular economy. Saya perlukan kerjasama semua pihak. Saya harap, saya dengar Negeri Sembilan sudah ban single use plastik. Pulau Pinang pun dah, jika tidak silap saya. Selangor, Datuk Eng Sri Lim ada sini. Besok Isnin, tolong ikut contoh yang baik. Ini negeri maju. Negeri maju wajib menjadi contoh yang baik. Alright. Dipersilakan. Soalan terakhirlah daripada saya sebenarnya. Kalau ikut banyak lagi tu, tapi mana ke masa kita tadi. Okey, yang bahagia Datuk Wira, semasa penyampaian amanat sulung oleh yang bahagia Tan Sri Syamsul Azri bin Abu Bakar, Ketua Setiausaha Negara yang bertemakan reformasi perkhidmatan awam. Beliau meluahkan rasa kecewa kerana mendapati bahawa majoriti PBT gagal melaksanakan arahan perkeliling perkhidmatan sumber manusia ataupun MyPPSM ceraian 1.1.21 berkaitan penubuhan unit integriti, struktur dan kejawatan. Apakah pandangan yang bahagia Datuk Wira berhubung dengan penubuhan unit integriti di setiap PBT? Okay, terima kasih lagi sekali Tuan Nazli, moderator, dan juga berkenaan dengan isu atau perkara yang diutarakan berkenaan dengan pematuhan kepada perkeliling perkhidmatan sumber manusia bagi penubuhan unit integriti di semua sektor awam. Yang ini susulan daripada pembentangan yang dibuat oleh SPRM, kunjungan hormat kepada Wakil Menteri dan juga pengusaha tertinggi. Mohon SPM mohon untuk bentangkan perkara tersebut dari segi pelaksanaan di semua PBT. Jadi kita bila SPM minta untuk dibentangkan, pada saya satu langkah yang baik untuk kita melihat kepada maklumat yang ada. Jadi pembentangan telah dibuat. Kita dapati bahawa pematuhan kepada perkara tersebut masih agak longgar. Dan dimohon oleh SPM untuk membentangkan perkara tersebut di dalam MNKT. Dan sebagai nota maklumat telah pun dibentangkan juga. Dan hasil pembentangan telah dikongsi bersama dengan semua negeri. Jadi saya yakin bahawa di peringkat negeri telah pun disampaikan di peringkat PBT dan sebagainya. Antara, saya tak sebut sini antara negeri yang patuh, ada negeri yang tak patuh. Saya ada statistik di sini, tapi saya yakin peringkat negeri telah ada. Cuma mungkin saya boleh ulas sedikit antara perkara yang pematuhan itu tidak dipatuhi. Pertamanya berkenaan dengan isu penubuhan dan struktur unit integriti. Bermakna masih ada di peringkat PBT yang tidak menubuhkan unit-unit integriti ini ataupun unit UI lah kalau kita sebut secara ringkasnya. Dan ratusan ini yang paling tinggi, yang agak tinggi tentang penubuhan. Yang mana ada PBT yang masih tidak menubuhkan, yang bermakna tidak mematuhi kepada perkeliling tersebut. Dan yang kedua ni isu pelaksanaan fungsi trust. Ada juga unit-unit integriti ditubuhkan tetapi tidak melaksanakan unit ataupun tidak melaksanakan fungsi trust kepada pemantauan bagi hal-hal yang melibatkan integriti, tetapi dia melaksanakan fungsi lain. Mungkin melaksanakan fungsi komunikasi korporat umpamanya. Dan satu lagi isu mengemukakan pelaporan. Mana kata bila tak ada mungkin unit yang khusus, maka pelaporan itu tidak dapat dibuat dan kita tidak dapat melihat pada isu-isu yang ada. Jadi saya ambil langkah dan juga pendekatan apabila kita bertemu di sini, inilah ruang yang sebaik mungkin. Jadi kita dapatlah mengambil pendekatan supaya kita menubuhkan unit tersebut. Kerana apa? Kerana prevention better than cure pada saya. Sebab apabila telah berlaku perkara yang melibatkan kepada hal-hal integriti dan reflect kepada kita tu amat besar, dan apabila kita nak menangani, kita dah sampai satu peringkat yang agak sukar. Tapi jika kita ada satu unit badan yang memantau melihat, jadi kita boleh ambil langkah-langkah awalan, pencegahan dan sebagainya. Saya ambil contoh masa saya masuk KPKT pada hujung 2021. Bila saya masuk, saya rasa dalam seminggu saya lapor diri Yang Hormat Menteri. Terus saya kena panggil untuk PAC, Public Account Committee. Jadi PAC ni tuan-tuan, kalau kita nak pergi, Datuk-Datuk, kita nak pergi, kita malam tu dah tiga malam tak boleh tidur lah. Saya rasa seminggu lah kot tak boleh tidur. Dah panggil pegawai brief lagi. Jadi kita nak pergi menghadap ni PAC di tingkat parlimen.
Dan saya pula masa tu baru masuk seminggu, fungsi teras pun kita masih hidup study dan sebagainya. Jadi kita nak mendalami tentang isu-isu yang PAC ni begitu detail. Jadi saya dah rasa gentar, ketak lutut semua dah ada. Jadi ketak lutut nah, Wabi. Jadi nak tak nak sebagai tanggungjawab pada KSU, saya kena pergi menghadap juga. Jadi bermakna kalau kita dapat ambil langkah awalan, dia mungkin tak sampai ke peringkat itu. Kerana susulan daripada PAC itu dia boleh melibatkan kepada SPM dan sebagainya. Jadi saya menyeru di peringkat ini supaya kita mengambillah langkah-langkah. Kadang-kadang kita faham di bawah peringkat majlis daerah umpamanya. Jadi dari segi kekangan kepada pejawatan. Jadi tidak semestinya kita mewujudkan secara pejawatan per se. Mungkin kita boleh wujudkan fungsi di bawah unit-unit tertentu. Contohnya lah kata di bawah unit pentadbiran. Kita adakan fungsi tentang UI ni letak di bawah unit pentadbiran tersebut supaya ada pihak, ada pegawai yang untuk melihat hal-hal yang melibatkan integriti. Dan jika perkara ini dapat dilaksanakan dan kita dapat mengawal isu-isu keterisan, integriti dan sebagainya, ini membawa kepada PBT nanti bukan sahaja mencerminkan kepada integriti dan sebagainya, tetapi dapat meningkatkan kepada hasil pelaksanaan dan sebagainya. Ini yang kita bawa. Dan hasrat SPM ini dia ingin membantu pada PBT untuk memberi talimat briefing dan sebagainya. Jadi KPKT boleh menjadi orang tengah habis. Kita boleh menjadi jabatan kepada antara PBT dan juga SPM dalam kita nak hasrat melaksanakan bagi mematuhi killing yang saya sebutkan tadi. Jadi kita bersedia di peringkat KPKT bagi membantu perkara ini. Yang saya sebutkan tadi, hasrat asasnya kita perlu ada satu unit yang khusus untuk melihat perkara supaya kita dapat ambil langkah pencegahan awal, prevention yang awal. Ini adalah asas pegangannya lah. Ingat itu je Tuan Nazli. Sebab Tuan Nazli kata tadi masa dah terhad. Boleh minta izin untuk tokoh tambah sedikit. Ya, boleh. Terima kasih kepada Datuk Wira KSU atas penerangan yang juga pengalaman silam waktu itu memang. Untuk makluman semua, di mana Jemaah Menteri telah luluskan National Anti-Corruption Strategy baru-baru ini. Semua pihak berkuasa tempatan adalah diwajibkan untuk mengadaptasikan this National National Anti-Corruption Strategy. Ini adalah mengapa penting. Jika kita imbas kembali sewaktu skandal mega 1MDB, kedudukan negara kita tercorok ke bawah, jatuh menjunam ke tangga 61 di CPI, Corruption Perception Index di seluruh dunia. Okey, dengan usaha kita sekarang daripada 61, kedudukan negara sudah melonjak menduduki tempat 53. Tetapi di bawah kerangka ekonomi badani adalah penting Malaysia menduduki the top 25. Kita memang berjiwa besar, berkobar-kobar untuk meningkatkan CPI index kita menjadi antara terbaik di dunia. Mengapa CPI itu penting? CPI itu penting kerana bila institusi kewangan dunia sebelum mereka membuat keputusan mana negara mereka nak berlabuh, kedutaan asing sebelum mereka berikan nasihat kepada syarikat-syarikat mereka mana sebuah negara nak pergi untuk berhijrah, untuk pastikan mereka berlabuh, dia akan merujuk kepada CPI index. Corruption Perception Index jika teruk, maka pelabur tak akan masuk. Ekonomi kita akan merudum. Oleh kerana itu, bila kita berada di tingkat semakin meningkat, maka dia akan merancakkan lagi pertumbuhan ekonomi negara kita. Maka selaras dengan usaha National Anti-Corruption Strategy, Jabatan Kerajaan Tempatan telah pun membuat reformasi tahun ini, iaitu dalam transformasi penilaian pencapaian tentang sistem penerapan bintang pihak berkuasa tempatan. Tentu boleh saya umumkan, di mana tahun ini telah dilaksanakan ke atas semua PBT. Transformasi penilaian tersebut adalah merujuk kepada kajian tahap rasuah perkhidmatan awam oleh SPRM tahun ini. Dia akan turut ambil kira dalam penilaian penerapan bintang kali ini. Kajian SPRM ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap pelakuan rasuah perkhidmatan awam di PBT Malaysia berdasarkan komponen-komponen yang telah ditetapkan oleh pihak SPRM.
Sehubungan itu, maka PBT yang layak menerima anugerah penarafan bintang PBT terbaik yang bakal akan diumumkan selepas forum ini telah dinilaikan secara adil. Dulu dia tak ada indeks anti rasuah. Ini dah ada. Maka pertama, saya ada dua berita. Satu berita mendukacitakan, satu berita menggembirakan. Mana satu tuan-tuan dan puan-puan mau dengar dulu? Untuk makluman semua, kawan-kawan media tak ada? Media memang tak ada? Alright, media tak ada? Okey. Selepas kita masukkan, mengambil nasihat daripada SPRM, penarafan bintang PBT terbaik tahun ini, ada 12 majlis perbandaran daerah dan juga bandaraya telah diturunkan penarafan. Dulu 5 bintang, sekarang 4 bintang. Dulu 4 bintang, sekarang 3 bintang. Ini kita berlaku adil berdasarkan kepada nasihat daripada SPI. Tapi berita yang menggembirakan, bagi mereka yang menang anugerah penarafan bintang PBT terbaik, maka dengan penuh tawaduk dan rendah hati, saya ingin bawa berita yang baik. Mereka yang menang tahun ini ada 3 kategori: Majlis Bandaraya, Majlis Perbandaran, Majlis Daerah. Dia ada tempat pertama, kedua, ketiga. Majlis Bandaraya pertama, kedua, ketiga, dan Perbandaran pun ada pertama, kedua, ketiga, dan juga Majlis Daerah. Maka mereka yang PBT yang menduduki tempat pertama akan menerima ganjaran peruntukan tambahan RM1 juta. Yang kedua, RM500,000. Yang ketiga, RM300,000. Majlis daerah pun sama, majlis perbandaran pun sama. Maka bayangkan nanti akan diumumkan, majlis daerah yang terbaik akan terima wang ganjaran RM1 juta. Perbandaran sama, bandaraya pun sama. Ini sebagai pengiktirafan kepada pengisytiharan jihad terhadap rasuah. Kita semua faham, jika negara bersih, rakyat sejahtera. Kita yakin, saya memang yakin, datuk-datuk bandar, YDP yang duduk di sini banyak, ramai pegawai-pegawai yang amat berintegriti. Mereka merupakan contoh yang baik. Juga ramai juga duduk atas ni. Kita wajar menjadi teladan yang baik. Tapi yang kena turun taraf, jangan kecil hati. Tahun depan masih ada peluang. Kita akan berdasarkan kepada kriteria yang baru. Kita harap tahun depan lebih ramai PBT akan dinaikkan bintangnya. We take it sebagai iktibar. Tapi ini bukan kiamat, besok masih ada. Kita akan pastikan yang baik, kita terus berikan penghormatan dan pengiktirafan. Itu saja yang boleh saya kongsi. Terima kasih YB. Sebenarnya saya dah dapat queue banyak kali tadi. Ada soalan? Masa kita tadi, so mungkin kita boleh buka soalan sedikit. Mohon semua para hadirin yang ingin mengajukan soalan untuk memperkenalkan diri, dan juga kalau boleh terus tujukan soalan kepada siapa lah. Terus tuju? Ya. Cuma sebut nama, dari PBT mana, dan soalan. Hari ini mengambil pengajaran daripada pengalaman lepas. Banyak soalan berkisah kepada penjawatan dan lain-lain. Oleh kerana itu, pada pagi ini kami telah jemput JPA datang sendiri untuk jawab. So, kita ada counter JPA di luar. So, tak cukup penjawatan ke apa, JPA ada di sini untuk membantu. Sila. Terima kasih. Terima kasih YB, pimpinan usaha yang ada pada hari ini. Sebelum pertamanya, nama saya Haji Abdul Latif daripada Majlis Daerah Tampin, salah satu majlis daerah di dalam kategori P40, kerana kami masih lagi menerima allowance RM800 sebulan, walaupun minimum wage telah naik ke RM1,500. But that's not the question. That's just just for you to ponder lah, you know.
bukan nak minta lebih, kalau ada, Alhamdulillah. Baik. Before that, saya ingin mengucapkan Deepawali Vertical kepada sahabat-sahabat di majlis yang menyambut Deepawali pada tahun ini, pada minggu depan, insyaAllah. Believe it or not, YB dan AB, SU, to a certain extent masih lagi ada resistance towards administration reform yang cuba dibawa oleh sahabat-sahabat kita di dalam majlis, terutama ahli-ahli majlis Madani. We wanted to do changes to reforms mana yang PMX nak pergi selari dengan usaha PMX untuk memastikan tata kelola yang baik, memerangi keterisan dan rasuah. Baik, soalan saya ada dua. Pertamanya, adakah cadangan kementerian untuk menubuh satu komiti di mana Parlimen ada Public Accounts Committee untuk menubuh di peringkat zoning ataupun negeri-negeri untuk mengenal pasti kepelbagaian, untuk mengenal pasti di peringkat zoning untuk duduk check and balance against expenditure and to correct the wrongs dalam PBT. Ini adalah satu cadangan, depends on whether it is good or not, it's up to you. Tetapi saya rasa dan saya rasa terbaiknya ada satu Public Accounts Committee diadakan di peringkat negeri, BBT untuk menambah baik ataupun to correct the wrong, saya sikit clear. Soalan yang kedua adalah oleh kerana permasalahan yang dihadapi oleh ahli majlis berbeza antara BBT, walaupun dalam BBT negeri sendiri, apatah lagi di antara negeri, adakah tidak cadangan dari kementerian untuk satu jawatan kuasa ditubuhkan, Central Working Committee maybe, ataupun a Working Committee untuk mengenal pasti kepelbagaian permasalahan yang dihadapi oleh ahli majlis untuk menambah baik tata urus dan tata kelola, termasuk jika ada dikompaundkan semua permasalahan yang kami hadapi di peringkat-peringkat negeri untuk dijadikan satu standard ataupun ditambah baik, termasuk jika perlu menubah atau menambah baik atas 171 itu. Dan terima kasih. Terima kasih kepada soalan itu. Saya boleh jawab. Pertama, tentang PAC, Public Account Committee. Untuk makluman, semua Dewan Undangan Negeri di bawah perintah tetap Dewan Undangan Negeri masing-masing memang sudah ada PAC. Di Parlimen ada PAC sendiri, peringkat negeri pun ada PAC juga. Itu memang sudah ada. Cuma untuk peringkat PBT, seperti yang diterangkan oleh Datuk Wira KSU tadi, sebab itu kita minta PBT semua ikut saranan SPRM, tubuhkan unit integriti masing-masing sebagai check and balances dekat peringkat akar umbi. So, jika sekarang setakat hari ini 51 PBT sudah menerima pakai menubuhkan unit integriti PBT, maka hari ini selepas convention ini YDB semua bolehlah cari ikhtiar untuk tubuhkan unit integrity sebagai check and balances supaya feasibility studies, return of investment, CBA analysis semua boleh dilakukan dari semasa kita buat perolehan. Kita memang harapkan ini adalah it take a whole nation approach. Kerjasama semua pihak adalah sangat penting sekali. Tentang soalan kedua, bagi saya lebih penting adalah PBT kena lebih responsif kepada aduan orang awam. Sebab itu saya harap semua PBT kena ada sistem e-aduan yang dipantau 24 jam. Khususnya bila jalan berlubang, lampu tidak terang, tandas sudah sangat kotor. Aduan masuk, dia memang ada pihak yang memantau. Oleh kerana itu, setiap PBT dia kena ada sistem e-aduan. Orang boleh buat, orang ramai boleh buat aduan menerusi hotline ataupun WhatsApp masing-masing. Dan itu kena responsif. Yang paling ramai cemohan ataupun teguran yang diterima di peringkat JKT adalah PBT ada hotline. Line memang hot, tapi tak ada respon. Jika telefon, anda, nombor yang anda telefon sudah tak ada dalam perkhidmatan. Ataupun if you want English, turn 1, bahasa turn 2, bahasa Tamil turn 3, bahasa Cina turn 4. Tapi tak ada orang jawab. Itu kebanyakannya paling ramai yang banyak feedback yang kita terima. So when we have this e-aduan ataupun hotline,
kena pastikan it is an effective and responsive one. Okay? Mungkin saya beri lama sikit lagi kalau dibenarkan. Majlis, setiap PBT ada majlis tersendiri yang mana ada pihak-pihak yang berkepentingan, stakeholder di dalam majlis berkenaan. Jadi pelbagai isu, saya yakin di dalam majlis itu telah dibincangkan pelbagai isu, dan tindakan-tindakan itu diambil melalui saluran-saluran yang ada di peringkat PBT ataupun peringkat state. Tapi saya yakin ada perkara yang mungkin melibatkan peringkat federal. Jadi isu-isu ini boleh dikutip. Dan di peringkat JKT, saya difahamkan memang ada satu platform yang KT akan ada perjumpaan ikut zone, ikut by zoning ikut by zoning, dan kita boleh gunakan platform berkenaan untuk membawa isu-isu yang melibatkan di peringkat PBT, state dan juga peringkat federal untuk dibawa. Yang saya sebut tadi, di peringkat PBT dan state dah ada majlis dan bincang saluran tindakan boleh diambil. Tapi jika ada isu-isu yang melibatkan kepada isu-isu yang peringkat federal, jadi boleh dibawa ke peringkat yang saya sebutkan tadi, mungkin platform yang KP ada turun by zone, selain daripada dikemukakan kepada KPKT lah. Dan kita pun YB Menteri pun sentiasa menjawab soalan-soalan di Parlimen yang saya rasa more than 50% yang melibatkan kita jawab isu-isu yang melibatkan PBT. Itu antara perkara yang kita kutip juga jawapan-jawapan maklumat-maklumat melalui PBT berkenaan untuk kita bawa di tingkat Parlimen bagi kita menyelesai isu-isu yang berbangkit. Sebab apa? Dari sudut kita nak menubuhkan jawatan kuasa yang banyak ni, saya risau sikit sebab kita banyak sangat nanti jawatan kuasa dan kita tak bertumpu. Lebih baik kita menggunakan platform jawatan kuasa yang ada, task force yang ada untuk kita elaborate perkara yang perlu kita bawa di peringkat selanjutnya lah. Itu tambahan. Saya memang sangat tokong seranan daripada Datuk Wira PSU. Saya nak kongsi sedikit pengalaman. Waktu mesyuarat Jemaah Menteri pertama Kerajaan Madani, kita telah pun diberikan taklimat dan maklumat. Tahukah anda di mana Yang Amat Berhormat PMX menjadi pengerusi kepada 47 jawatan kuasa kabinet. Jika satu jawatan kuasa 1 bulan 1 kali mesyuarat, 1 bulan pun 30 hari aja. Tapi jawatan kuasa 47, dia seorang pengerusi. Sebab itu kita buat reformasi. Pastikan yang bertindih, yang tidak perlu, yang tidak relevan kita tutup. Bukan setiap kali ada masalah kita tubuh jawatan kuasa. Ada masalah, tubuh lagi jawatan kuasa. Dan lepas tu masalah tak selesai juga. End of the day, it's all becoming red tape. Create more karena birokrasi. So kita kena berani think out of the box. Okay? Ada lagi soalan? Sila. Satu lagi, Pak. Salam sejahtera, salam Madani Perpaduan. Nama saya Lim Sun Hai. Saya dari MBIP. Sini saya nak ucapkan tahniah sahabat kepada KPKT lah. Sebab kita ada dalam satu landasan yang baik seperti single plastik, tandas yang berstatus BNW. Ya. Tapi saya nak lontarkan beberapa isu lah dekat tempatan saya. Seperti iaitu kereta terbiak. Kereta yang memang makin serius tersadar dekat taman-taman perumahan. Jadi jika kita nak lupuskan kereta terbiak ya, jika peramal sekarang peramal dia kena ambil 9 bulan. Jadi saya rasa ada banyak, bukan semua PBT yang berkemampuan untuk dapat tanah atau sewa tapak untuk jadi depo. Jadi saya harap KPKT boleh berusaha membantu PBT untuk mungkin buat pindah atas 1-3 ya, untuk memendekkan untuk kami PBT menembuskan kereta terbiak. Sebab ini dah jadi satu isu yang memang hangat dekat semua PBT. Yang kedua, saya dapati dekat PBT ya, ada banyak tanah-tanah kosong yang dimiliki oleh persekutuan ya. Itu dah terpenggalai, tak membangunkan. Jadi apa isunya? Dalam seperti hasil dalam komiti, dia akan jadi satu isu apa tahu? Mongek dia. Kedua, binatang bisa yang jadi kacau gangguan yang akan menjejakkan ketetapan penduduk-penduduk. Saya harap tanah-tanah yang terbiak itu, saya harap KPKT boleh MOU dengan kementerian lain ya,
untuk membagikan kami atau kita mengusahakan menjadikan satu tanah rapang awang ya untuk public city. Terima kasih. Terima kasih. Okay, soalan pertama, KP Dato' Fazli menawarkan diri untuk jawab. Okey, kereta terbiar. Okey, terima kasih yang menjawab tadi MBIP. Untuk Kata apa tu? MBIP. MBIP. Okey. Untuk isu kenderaan terbiar, saya teknik yang ini lah. Dana tanah mungkin Datuk. Yalah, kalau berbeza ya. Yang kereta terbiar ni saya rasa kita pun dah ada bengkel bersama dengan JKT dan MOT dan pihak KPJ dan juga beberapa PBT lah yang terpilih. Dan kita buat tu pun, kita pun dibuat bengkel ini di Majlis Bandaraya Iskandar Puteri lah pun. Dan kita dah ada dah, kita dah buat dah resolusi ni. Kita sedang sediakan kertas Majlis Surat Jemaah Menteri dan sedang diproduksilah untuk kita angkat ke Kabinet, yang mana nanti mungkin melalui Yang Berhormat Menteri yang akan dibentang. Nanti tak lama lagi sebenarnya kita kolaborasi untuk perubahan kenderaan terbiar ni. Ada PBT yang menggunakan tiga je kan, tapi perkara ni dapat pandangan yang agak ini daripada pihak KPJ, kerana bila you propose kenderaan tanpa melalui registration di BJ itu, dia jadi tak selaras. So inilah kita buat kolaborasi dengan JPJ. So PBT akan dapat kemudahan untuk check sistem pendaftaran kenderaan tu dengan kenderaan yang terlibat penipuan. Yang keduanya, kita kena buat kertas kepada kertas pendakwaan lah untuk dapat keputusan mahkamah dulu, supaya sebelum you hosted kenderaan terbiar, kita nak pastikan PBT ada protection, ya, pegawai-pegawai ada protection. Daripada you nak alih tu ialah aset, mungkin aset somebody, aset perseorangan. Jadi kalau you tersalah tanpa ada apa-apa perintah mahkamah yang protect pegawai-pegawai ini, jadi mungkin besok boleh disaman. Padahal kenderaan itu sebenarnya kenderaan besarnya. Jadi ini dua perkara yang kita nak bawa untuk didapat Jemaah Menteri, dan kemudiannya dibawa dalam Majlis Negara Kesempatan, dan kita akan bawa perkara ini untuk diterima pakai oleh semua ya persempatan, dan juga diterima pakai oleh negeri-negeri ya, supaya dah boleh dilaksanakan oleh di peringkat PBT masing-masing. So mungkin dah ada motion ini, kita tunggu jelas sikit lagi. Saya harapkan kita dapat selesaikan perkara ini menjelang tahun. InsyaAllah. Mungkin saya boleh lihat isu yang tanah terbiar tadi. Tanah terbiar ni mungkin kita kena tengok status tanah lah. Tapi saya sentuhkan tanah yang di bawah tanah PTP. So, tanah-tanah PTP ni memang di bawah kawalan JKPTG. JKPTG tak ada sini, tapi berdasarkan kepada jawatan kuasa meeting yang dihadiri oleh peringkat kementerian, dan saya pun menghadiri juga mesyuarat di peringkat jawatan kuasa tanah dan sebagainya. So, tanah-tanah PTP ni yang berada di pelbagai negeri, di pelbagai tempat, malah di peringkat PBT. Tanah-tanah ini selalunya dia memang ada agensi pengguna dia, kementerian-kementerian masing-masing lah. Ada Kementerian Pertanian, ada kementerian-kementerian yang memang besar, tanah-tanah dia yang dijadikan macam land bank pada kementerian berkenaan. KPKT pun ada. Jadi tanah-tanah ini pada peringkat awal dahulu, agensi pengguna memang akan agak sukar untuk melepaskan kepada kementerian lain bagi tujuan penggunaan. Tapi dah ada satu keputusan yang mana tanah-tanah di bawah agensi pengguna yang tidak digunakan, yang melebihi 5 tahun, JKPTG boleh ambil balik, ataupun kementerian lain, agensi lain boleh memohon untuk menggunakan bagi tujuan penggunaan yang segera. Ini telah ada keputusan di peringkat jawatankuasa yang difungsikan oleh Tasri KSN sendiri. Dan hari Senin ni pun akan ada satu mesyuarat yang akan melihat pada tanah-tanah yang diklasifikasikan mungkin boleh kata terbiar tadi lah. Dan kita turut melihat pada tanah-tanah serahan pemaju. Ini Plan Malaysia dah ada senarai dia, tanah-tanah serahan pemaju yang kita kolek setakat ni, dan hala tuju ini perlu dilihat dari segi pelaksanaan. Kerana JKPTG ni bila tanah-tanah itu tidak digunakan, kita perlu selenggara, kita perlu memantau selenggara dan sebagainya, dan kadang-kadang ada penterubahan dan sebagainya. Keputusan itu dah ada. Jadi saya mungkin boleh sarankan lebih,
Kalau lah peringkat, kadang-kadang ada setengah jenis sempurna ni tak tahu pun tanah dia ada di tempat-tempat yang berkenaan, kadang tak tahu. Jadi kalaulah kata ada di peringkat PBT ataupun state yang mengenal pasti tanah-tanah terbiar ini, mungkin kita boleh merujuk kepada JKPTG lah bagi tujuan kalau ada permohonan untuk penggunaan, ataupun kadang ada agensi lain untuk dilaksanakan penggunaan yang segera. Jadi kita boleh bawa perkara tu di peringkat jawatankuasa yang difungsikan oleh Tan Sri KSN dan diurusiakan oleh JKPTG, dan kita mohon untuk penggunaan tanah-tanah terbiar tersebut. Dan sepatutnya agensi pengguna dia kena selenggara, dia kena pantau tanah-tanah tersebut. Tanah-tanah kerajaan ni patut dipagar dan sebagainya dan dipenjaga. Itu saya boleh bagi maklumat asas begitulah, kerana tanah-tanah kerajaan ni penjaga dia adalah JKPTG, tanah PTP lah. Baik, YB boleh kita terima last question Satu lagi. Okey. ada Boleh? Ya, sila. Kita bagi wanita. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bapak Menteri dan tuan-tuan dan puan-puan. So saya Asmita daripada Majlis Penerangan Muslim. Saya cuma nak ada yang cadangan dan saya juga nak ucapkan terima kasihlah kepada pihak KPKT kerana pada tahun ni untuk tarikh itu adalah sedikit amount untuk kepada semua PBT yang dapat yang top 3 lah. Itu yang pertama. Okey, yang kedua dia adalah kaitan yang unit integrity. Dengan unit integrity, yang mana unit integrity ni dia mempunyai beberapa tol yang kita kena patuhi lah. Jadi kalau kata pihak KPKT nak semua PBT mewujudkan unit integrity, so dia bergantung kepada PBT. Kalau mungkin bandaraya ataupun perbandaran mungkin tak ada isu, sebab kita mungkin ada peruntukan lah untuk kita wujudkan unit integrity. Tetapi macam mana kita nak laksanakan sekiranya pegawai yang khusus tu tak ada. Sekarang ni contoh di Majlis Penerangan Muslim kita ada unit integrity, tetapi pegawai yang in charge tu adalah pegawai undang-undang yang ada sijil yang diiktiraf oleh SPRM. Jadi bila dia nak menjalankan fungsi, dia perlu juga menjalankan kerja-kerja hakiki. Jadi kita nak minta supaya bila KPKT nak supaya semua PBT melaksanakan untuk mewujudkan unit integrity ini, perlu melihat keseluruhan bagi setiap PBT bergantung daerah, bandaran dan juga bandaraya. Itu saja yang berhormat. Terima kasih. Terima kasih kepada jawab soalan yang baik ni. Pertama saya jawab sebelum parlimen saya. First, I fully understand. One size doesn't fit all. Faham? Kita memang tahu bandar ada kesenjangan bandaraya dan juga majlis daerah. Memang. Tapi dia tidak menghalang kita untuk memulakan. Okay? Just like the great philosophers, Lao Tzu always say, great 1,000 miles journey begin with a single step. Okay? Itu langkah pertama penting. Okay? Dia tubuhkan dulu. Lepas tu jika penjawatan tak cukup, mohonlah kepada JPA ataupun buat kertas kerja kepada KPKT, tengok bagaimana kita boleh bantu. Itu semua boleh bisa diaturkan. Tapi dia tidak menghalang kita daripada untuk mula usaha yang murni. Dan untuk tuan-tuan dan puan-puan, memang di era globalisasi ini, bagi mereka yang pernah kerja dekat sektor swasta, multitasking is the keyword now. Tidak ada lagi lah jawatan ni seorang tu kerja untuk satu. No way. Datang tengok pejabat saya, pejabat menteri, pegawai semua wajib multitasking. Okay? Bukan buat satu kerja, kena buat berbagai kerja. Dia tugas hakiki ada juga tugas sampingan. So, itu kesemua juga bergantung kepada inisiatif kita sendiri. Sama ada kita ada political will, ada kemahuan iktizam, ataupun saya bagi the Islamic word, sama ada kita akan terus beristiqamah untuk pastikan kita berjaya sampai pegang arang sampai jadi genggam bara. Okey, saya serah kepada saya tambah sikit poin-poin tu yang Mak Menteri dah sebut. Dia bukan KPKT nak. Sebenarnya dia ada perkeliling. Perkeliling yang saya sebutkan tadi masa awal dia sebutnya perkeliling perkhidmatan sumber manusia. Yang ini dipantau oleh SPRM. Jadi ada perkeliling, bila ada perkeliling kita terikat. Dan KPKT ni dia nak memudah cara. Kita nak membantu
membantu bagaimana kita nak melaksanakan. Kita nak bantu PBT ni. Jadi bukanlah kata PBT yang kalau unit ada. Dapat kita terikat pilih tadi. Dan saya sebutkan juga tadi, kita tak semestinya wujudkan unit secara khusus. Ini memang kita bincang dengan SPM. Masa SPM datang bentangkan perkara ini kepada KPKT. Dan kata tak semestinya kita wujudkan sebab kita bangkitkan. Sebab saya kita sebut, ada PBT tidak ada keupayaan. Kerana staf memang tidak ramai dan sebagainya. Terutama kalau kita lihat di majlis-majlis daerah. Dan bila kita bangkitkan perkara tersebut dan kita bincang dan disetujui di peringkat SPM, bermaksudnya di segi fungsi. Fungsi itu boleh diletakkan di mana-mana unit yang bersesuaian. Contoh saya bagi tadi, katalah kita tengok unit yang ada kekuatan sikit di bawah PBT kita, kata unit pentadbiran. Letaklah fungsi itu sikit, fungsi untuk integriti di bawah unit pentadbiran. Sebagai contoh lah, kan. Dan sama juga di Kementerian WB Menteri, kita juga mendapat keputusan dan arahan daripada agensi pusat. Sebagai contoh saya ambil, katalah DB, kita laksanakan DB ni diserahkan kepada KPKT sejak tahun yang lepas. Dan yang terbaru, kita diserahkan untuk menjaga kampung India. Jadi dua perkara ni benda baru yang memang tak ada di KPKT. Saya sebagai KSU pun saya tak ada nak wujudkan unit khas, jadi saya kena cari. Fungsi ni boleh saya letak kat mana? Saya letak dekat bahagian yang kita kata ada perkaitan lah, related dengan subjek matter, saya letak. Tapi saya letak secara fungsian. Tapi saya tak wujudkan, saya mesti wujudkan satu unit khas. Lepas JPA, you kena bagi kat saya 5 orang pejawatan dan sebagainya. Jadi kita faham atas kekangan JPA, tapi saya letakkan ikut fungsi kepada unit-unit yang ada perkaitan lah. Itu kaedah. Itu saya sebut tu. Macam Wabi sebut tadi lah. Di mana ada jalan, di situ kemauan ada jalan. Jadi kita kena tengok metod perkanan untuk peringkat awal. Jadi nanti bila kita dah kukuh, dah perkasa dan sebagainya, mungkin masa itu kita kena bincang lah dengan JPA dan sebagainya untuk kukuhkan sekiranya perlu diwujudkan unit dan sebagainya. Terima kasih. Wabi, nampaknya Master memang mencuburi kita. Boleh, belakang lagi. Depan. Okey, kita bagi. Terima kasih. Soalan terakhir kot. Okey, saya Badrul Amin bin Abdul Hamid daripada Majlis Madrasah Bamperan. Tahniahlah Datuk Bandar Baru. Soalan saya, saya lebih tertarik dengan apa yang YBM bangkitkan tadi, Singapura jauh daripada kita. Okey, kita nak kepada smart city. Okey, permasalahan kita sini adalah saya ada MBSP kita ada tempat untuk menggunakan CCTV untuk mengurangkan permasalahan trafik. Kita gunakan AI dan kita gunakan low layer routes, simple dan mudah. Permasalahan adalah bila kita letakkan AI di kawasan strategik untuk menyelesaikan masalah kenderaan berat melalui kawasan jalan persekutuan, di mana kita dah wartakan jalan tersebut 5 tan ke atas tidak digunakan masuk waktu tertentu pada peak hours untuk mengurangkan impact trafik. Tetapi kawasan jalan persekutuan, jadi pihak polis perlu melaksanakan ataupun TPJ. Jadi bila kita nak dapat data menggunakan AI, if heavy vehicle masuk ke tersebut, kita pick up dia punya plate number, tetapi kita terpaksa manual masuk ke sistem TPJ. Jadi di mana kita nak di smart? Okay, kedua, akta sendiri dalam persekutuan adalah di bawah persekutuan, yang mana kita tidak boleh ambil tindakan di bawah undang-undang, di bawah MPSP. Itu persoalan pertama. Itu juga kita menghadapi masalah di segi mengenal pasti tanah-tanah yang ada permasalahan di segi pelukar. Sebabkan tadi ada soalan dibangkitkan oleh soalan kedua, yang mana kita dah di MPSP kita dah 700 aduan. Kita memang ambil tindakan, tapi untuk dapatkan pemilik tanah kita perlukan dapat dari pejabat tanah, ataupun ada data PMPST. Kalau data tak ada, kita tak nak. Tetapi untuk dapatkan data tersebut, kita perlu melalui proses dengan masa 7 ke 3 bulan. Itu data yang kita hadapi. Untuk selesaikan masa itu, kita perlu data lebih kurang 6.4 bilion selesaikan. Apa yang kita nak sekarang ni, masa itu dapat diselesai laju. Bolehlah tidak kita dapat limited access ke pejabat tanah untuk dapatkan nama pemilik tanah. Kita tahu data boleh dimanipulasikan, tetapi ke mana kita kalau kita tak laksanakan tugas-tugas ini secara cepat. Jadi saya mohon Kementerian dan UIPM yang ada banyak cadangan dan juga idea yang baik, boleh dasar-dasar ini dikecilkan dan memberikan PPT dapat akses secara lebih mudah kepada interdepartment. Jadi kita dapat buat lebih smart city. Smart city
the traffic dia dapat saman kan. Tapi kita tak boleh buat kerana kita ada halangan dapat akses ke JPJ. Kita boleh dapat nombor trafik, nombor vehicle, tapi kita have to access from JPJ secara manual. Dia baru hantar saman tersebut. Dan saman kita tu kalau kawasan persekutuan di bawah kajian pusat. Kalau negeri baru PPT. Saya pun akta atas ini lihat kembali agar bolehkan kita dapat untuk menyelesaikan masalah di peringkat level PPT. Sekian. Okey, saya boleh jawab terus. Okey, pertama, memang inisiatif untuk jadikan Smart City adalah aspirasi semua PBT. Untuk makluman semua, dua berita. Pertama, Belanjawan 2025 telah menyaksikan peruntukan untuk Bandar Pintar Smart City meningkat 24 kali ganda. Tahun ini diperuntukkan 600,000 saja, 624,000. Tahun depan kita akan saksikan pemberian program Bandar Pintar meningkatkan 15.1 juta ringgit. Ini pertama. Kedua, yang telah pun dia katakan, usaha untukkan Smart City. Kita lihat ada wakil DBKL lah. DBKL tahun ini, okay, syabas tahniah, di mana menurut pengumuman baru-baru ini, the World Smart City Index, KL dulu menduduki tangga 89. Tahun ini melonjak 16 tangga, menduduki 73. Walaupun masih kalah kepada Singapura yang menduduki tingkat tangga ke-5, KL is 73 smartest city in the world. Okay, but sekurang-kurangnya kita nampak ada kemajuan. Tentang soalan daripada Datuk Bandar Seberang Perai, Saudara Badru, memang saya lah sebab tu kata kita tidak boleh kerja silo lagi. Okay? Masalah ni boleh diselesaikan sebagai langkah permulaan. Bawa ke Majlis Tindakan Daerah. Kita ada mesyuarat Majlis Tindakan Daerah setiap bulan. Ada wakil semua di sana, jemput JPJ datang, jemput JKR datang, bincang. Dan pejabat tanah itu di bawah kerajaan negeri. Tanah dan juga PBT sepatutnya ada access seamless to data. Saya rasa itu tidak jadi halangan. Tidak ada akta yang melarang PBT access kepada data di pejabat tanah. Itu saya rasa bolehlah jumpa dengan PTG, pengarah PTG duduk sama. Ataupun jika nak perlukan pindah undang-undang. Jika dia ada kekangan daripada segi pindah undang-undang, sila maklumkan kepada JKT. Saya akan bawa ke Jemaah Menteri dan juga dapat kelulusan dan bentang di Parlimen untuk pastikan supaya PPT ada akses data kepada PPT. Jadi, mungkin saya tengok cadangan itu cadangan yang baik sebab dia merentas di tingkat agensi, tingkat jabatan dan sebagainya. Contohnya tadi akses kepada keperluan penggunaan data di bawah JPJ dan juga di bawah TPG. Jika boleh, Tuan Badrul, mungkin kita sediakan paper. Saya rasa kita mungkin boleh bentangkan sebab kita ada platform-platform tertentu. Contohnya dekat MNKT, kita bentangkan dapat. Dan di dalam MNKT itu ada agensi-agensi kita boleh panggil. Contohnya kata MOT dan sebagainya. Kita jadikan sebagai satu paper dasar. Macam Wabi sebut tadilah, jika ada keperluan untuk kita bawa mendapat tujuan peringkat dasar di peringkat Jemaah Menteri umpamanya, kita akan jadikan paper Jemaah Menteri dan kita bentang di situ. Ini memberi ruang kepada kita dari sudut pelaksanaan bukan sahaja di Subang Perai, tapi mungkin juga ada isu-isu ni terkesan juga di PBT yang lain. Jadi saya memang cadangan ini satu cadangan yang baik. Jadi dikemukakan kepada kita, nanti kita akan lihat untuk dibentangkan di platform yang mana yang bersesuaian nanti. Right. Okey, ada lagi? Satu lagi. Last one. Okey. Terima kasih Menteri bagi peluang untuk saya dalam pengerusi. Saya nak tanya satu aja. Dalam ini floor ni semua orang cerita yang halal untuk persendirian macam nampak yang PBT. Saya nak tanya, jawatan-jawatan yang JPA punya, orang kerja majlis, saya ahli majlis MBBJ saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Suresh. Dalam PJ ni, I see my majlis Bandaraya Petaling Jaya, ada yang jawatan grade semua, yang pegawai-pegawai bawah tu dia kerja sampai 16-17 tahun, still dia orang tak dapat kekal. Kesian dia orang, 20 tahun pun ada, nak pincin pun belum ada kekal. Ada tak apa-apa untuk dia orang
kita kena laksanakan yang jawatan baru dalam parlimen, boleh menteri boleh bincang hal ini. Terima kasih. Ini memang soalan yang sentiasa dekat di hati semua penjawat. Baju saya jemput JPA datang. Dan sudah jangka lah akan ada soalan seperti macam ini. Oleh kerana itu nanti kita JPA ada kaunter di luar. Sila kemukakan cadangan tersebut. Mana-mana nama yang kata sudah bekerja sampai nak pencen belum tetap lagi, sila kemukakan nama. Dan jika untuk peringkat kerajaan negeri yang boleh diserap, Dato' Ng Swee Ling duduk di barisan depan ni. Okay. Esko PBT kita ada di sini. Okay. Boleh dibincang, kita bawa kepada MMK, serap di bawah State Civil Service. Baik. Tutup. Dia baru buka. Saya bukan tuduh siapa-siapa pun. Ada pegawai majlis sama saya jadi ahli majlis, grade saya 48. Saya tak ada masalah. Memang kita tetap juga. Tapi saya tengok ahli yang pegawai bawah, isu pegawai bawah sampai 16 tahun dia orang cari saya. Dulu masa I bagi tahu masa pegawai kerajaan asal-asal dulu dia pergi aduan dekat ahli majlis, dia ada dapat naik grade. Tapi dia orang sama, dia bagi aduan pada saya. Saya kata ahli majlis boleh tak dapat grade. Dulu masa Sami dulu kita semua dapat. Tapi sekarang kita tak dapat. Dia orang bagi aduan macam ni. Tolonglah. Tengok dalam keadaan macam mana. Tolong, minta maaf. Kata-kata kasar. Terima kasih. Sahabat saya dari JPA tu ada Cik Nazri, tak silap saya. Cik Nazri tu saya nampak sebab hilau sikit. Kalau Cik Nazri ada maklumat awal untuk berkongsi, mungkin kita boleh dengar jika ada. Atau kalau tidak nanti kena betul kat luar lah, boleh jumpa. Jika ada, mungkin boleh. Cik Nazri mungkin ada mic, Cik Nazri boleh respon awal. Cik Nazri ataupun dia boleh JPA lah. Boleh respon awal lah. Ada wakil JPA? Ada wakil JPA. Bolehlah ditempur. Boleh. Untuk belikan sedikit. Bagi sedikit maklum balas. Sebab ni bidang kuasa ni KPKT tak ada kuasa. Jadi saya kena rujuk kepada agensi pusat. Tak jasa baik. Mungkin boleh bagi hadiah di Pawali. Okay, selamat pagi YB dan tuan-tuan sekalian. Untuk maklumat mungkin pegawai tersebut adalah tekan kontrak. Okey, tekan kontrak ni untuk mengisi jawatan tetap kena ada perjawatan lah. Mungkin suatu PBT itu di bawah SUK sebenarnya Mana SUK boleh tengok dan buat audit lah, audit perjawatan di setiap PBT masing-masing. Mana-mana yang ada kekosongan jawatan, sebab pengisian itu di bawah SUK lah. Kalau melibatkan federal, melibatkan pengisian oleh kementerian lah. Perjawatan ni mohon dengan JPA lah. Timbalan SS Selangor ada sini ni, tengah bincang dengan Dato' Ng Swee Ling. Nanti bolehlah bagi popular bergerak. Itu saja, YB. Terima kasih Cik Nazri. Okey, ada lagi soalan? Jika tak ada? Tak ada lagi. Masih lagi ke YB? Minta maaf kita dah ketentukan masa. Minta maaf tuan. Kita dah sikit last lah. Jangan panjang sangat. Apa? Boleh. Fast one. Nama saya Teo, ahli Majlis Perbadanan Sepang. Setelah lebih dari 10 tahun saya menjadi ahli majlis. Saya rasa usaha yang baik, sistem macam OSC dan juga SISPA yang dibekalkan oleh Kerajaan Persekutuan untuk kegunaan-kegunaan PBT itu satu usaha yang baik. Cuma pada waktu yang sama, banyak lagi sistem komputer begitu adalah lebih efektif dan wajar diwujudkan oleh persekutuan, Kerajaan Persekutuan untuk kegunaan PBT. Contohnya, sistem untuk memantau kerja-kerja berkala, kerja-kerja pembersihan, kerja-kerja landscape begitu. Dia lebih cost efektif dan dia lebih baik jika diwujudkan oleh Kerajaan Persekutuan untuk kegunaan semua PBT. Dan juga semua PBT perlukan sistem tender, sistem pelaksanaan projek. Dan banyak lagi perkara sistem-sistem begitu. Saya rasa saya berpendapat Kerajaan Persekutuan perlu wujudkan di mana kita laksanakan untuk sistem OSC dan juga SISPA
untuk kebaikan semua BPT dan dia jauh lebih cost effective dari perspektif keseluruhan. Terima kasih. Baik. Alright, okay. Ini memang okay. Terima kasih soalan daripada ahli majlis dari Sepang. Memang transformasi digital adalah agenda nasional kita yang sedang giat disemarakkan dan juga dilaksanakan. Antara dua inisiatif baru yang bakal kita akan laksanakan, saya dapat pengesahan daripada TKT adalah kita nak buat sistem OSC, okay, 3.0 plus tambahan. Okay, yang kedua adalah OSC pelesianan, okay, sistem untuk pembaikan dengan nombor X. Dan akhirnya visi saya pada akhirnya adalah KPKT akan bina dan wujudkan satu super apps. Super app semua di bawah satu app. Tapi itu memerlukan masa untuk kita pastikan super app itu dapat dibangunkan dengan secara komprehensif dan dapat membantu semua. So saya rasa masa amat sangat maka saya teruskan untuk cuma ucapkan pertama sekali lagi saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan jutaan terima kasih kepada semua yang sudi hadir pada hari Sabtu yang permai ini untuk menjayakan Convention PBT tahun 2024. Untuk saudara-saudari yang bakal ada 4 hari lagi akan menyambut perayaan Deepawali. Maka dengan izin saya ucapkan Deepawali Wataga Impame Sudo Ala Lembau. Okey, itu saja. Sekian.